Apa kabar? Tuhan memberkati anda. Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari Alkitab dengan kupah bertajuk Dosa Menganggap Firman Tuhan sebagai Gurauan. Kini, manusia di dunia menganggap firman Tuhan sebagai gurauan. Mereka berfikir, tidak mungkin semua yang tertulis dalam Alkitab akan dipenuhi. Disebabkan fikiran seperti itu, mereka membuat kesilapan dan tidak hidup menurut ajaran Tuhan. Hari ini, melalui Lot pada zaman Sodom dan Gomora, mari kita dapatkan kebijaksanaan tentang soalan bagaimanakah kita harus meluangkan masa iman pada akhir zaman ini. Mari kita lihat buku Kejadian bab 19 ayat 12. Buku Kejadian bab 19 ayat 12 tertulis. Lalu ketua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, kerana banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan ketua pakar menantunya, yang akan kahwin dengan ketua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia bagaimana? Dipantang oleh ketua pakar menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Mereka menganggap firman Tuhan sebagai gurauan. Mari kita lihat akibatnya dalam ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah isterimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap kerana ketujanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan isteri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hampamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusur oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan ku terima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ku tunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Pada zaman Sodom dan Gomora, kejahatan manusia sangat besar sehingga Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apabila malaikat-malaikat menyampaikan firman Tuhan kepada Lot sebagai utusan, Lot mendengar lalu menyampaikan firman itu kepada menantu, anak perempuan, dan keluarga. Namun, menantunya tidak pernah mengalami jenis kebinasaan itu. Jadi mereka menganggap bapa mertua itu bergurau. Kata-kata Lot pada masa itu bukan kata-kata manusia. Walaupun dia menyampaikan firman Tuhan sebagaimana adanya, menantunya menganggap itu sebagai gurauan. Apakah akibatnya? Apabila Sodom dan Gomora dimusnahkan, mereka tiada yang selamat. Malahnya, mereka semua dimusnahkan. Kalau begitu, kita harus fikir, apakah ajaran itu pada hari ini? Banyak orang di dunia menganggap firman Tuhan seperti gurauan. Apabila Tuhan berkata, aku akan buat seperti ini, dia pasti akan melakukannya. Namun, orang berfikir bahawa ia tidak akan berlaku.
kalian semua. Kini ada banyak perang saudara di seluruh perkampungan global, termasuk perang antara Ukraina dan Rusia. Kamu akan mendengar teru perang atau kabar tentang perang. Ini ialah tanda-tanda kesudahan dunia. 2000 tahun dahulu, Yesus Kristus datang ke bumi ini. Dia mengajar sepenuhnya dan menyertakan anak-anaknya. Dalam buku Lukas bab 21, Yesus berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentera-tentera, orang yang di atas bumbung harus cepat melarikan diri. Jangan sesiapa pun turun untuk mengambil baju yang lebih, tetapi cepat melarikan diri. Mengingati kata-kata ramalan, banyak orang melarikan diri ke kota Pela yang jauh dari Yerusalem apabila tentera Rom betul-betul mengepung Yerusalem dan ingin menaklukinya. Namun, yang lain tinggal di sana. Mula-mula, Yerusalem dikepung oleh tentera Rom yang dipimpin oleh Jenderal Vespasian dan hampir dikalahkan. Namun, akhirnya dia mengundur kerana kematian Maharaja Nero. Tentera Rom berundur dan kembali untuk menahan perang saudara di Rom. Tetapi orang Israel salah faham sebabnya. Mereka fikir bahawa tentera Rom melarikan diri kerana takut akan Israel. Sebenarnya, Tuhan memberi anak-anak kesayangannya umat Israel masa untuk melarikan diri. Sejurus kemudian, Yerusalem diserang buat kali kedua oleh anak Vespasian, Jenderal Titus. Akhirnya pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dikepung sepenuhnya. Sebanyak 1,1 juta orang dibunuh dan 97,000 orang dijadikan tawanan. Memandangkan kota itu dikepung sepenuhnya, orang Israel tiada apa-apa bekalan. Jadi, mereka kelaparan tanpa makanan. Mereka makan anak rumah ini pada hari ini dan makan anak rumah itu keesokan harinya. Situasi itu betul-betul mengerikan. Apabila kepungan itu ditarik balik, selepas serangan pertama, orang yang tidak menganggap firman Tuhan sebagai gurauan, tetapi benar melarikan diri ke kota yang jauh, Pela. Tuhan memberi mereka masa untuk melarikan diri, agar mereka tidak menghadapi kesakitan dan penderitaan itu. Namun, orang yang menganggap firman Yesus seperti gurauan berkata, tentera Rom membatalkan kepungan dan melarikan diri kerana takut kepada kita. Betapa kuatnya kita. Melihat keyakinan mereka yang sia-sia dan sejarah yang tragik, apabila negara mereka dimusnahkan sepenuhnya pada tahun 70 Masehi. Kita tahu bahawa orang yang menderita, dibinasakan dan hilang tanpa sebarang harapan di bumi, ialah orang yang menganggap firman Tuhan seperti gurauan. Semua sejarah dan rekod Alkitab membuktikan bahawa inilah akibat orang yang tidak menganggap firman Tuhan dengan serius atau tidak memahami dan menerimanya dengan betul. Masih ada ramalan tentang penghakiman terakhir dengan api. Mari kita buka buku 2 Petrus bab 3. Buku 2 Petrus bab 3 ayat 3 tertulis, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahawa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, iaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek maksudnya orang yang mencemooh. Betul? Pada hari-hari terakhir, orang yang mencemooh akan tetap menurut hawa nafsunya. Ayat 4.
kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Di manakah janji bahawa Tuhan akan datang ke bumi ini? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka bagaimana? Sengaja tidak mahu tahu bahawa oleh firman Tuhan, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Mereka sengaja tidak mahu tahu. Maksudnya, sikap orang yang menganggap firman Tuhan seperti gurauan. Mari kita lihat ayat 2 sekejap. Bab 3, ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Rasul Petrus, mau kita ingat akan perkataan yang dahulu diucapkan oleh Nabi-Nabi dan perintah Yesus Kristus untuk umat Tuhan melalui rasul-rasul. Teruskan dengan ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahawa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, iaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Semua ini ialah ramalan. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mahu tahu bahawa oleh firman Tuhan, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahawa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Banyak orang menganggap firman ini seperti gurauan. Namun, ini hanyalah pendapat dan fikiran mereka sendiri. Tuhan sudah pun meramalkan masa depan bumi. Dia memisahkan orang yang menganggap ramalan sebagai gurauan daripada orang yang menganggapnya serius. Janganlah kita sekali-kali lupa bahawa firman Tuhan selalu dipenuhi seperti ramalan. Teruskan dengan ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan akan tahan semua perkara ini sampai hari penghakiman dan kebinasaan orang yang ingkar. Teruskan ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, iaitu bahawa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, kerana ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengapakah Tuhan lambat datang? Walaupun dia sudah buat semua persiapan, dia masih menunggu kita kerana dia ingin semua anaknya mengambil bahagian dalam keselamatan, agar jangan ada seorang pun yang binasa. Kerana anak-anak yang dikasihi belum lagi faham sepenuhnya apa maksud bertaubat, harapan syurga yang abadi, dan apa maksud keikhlasan dan kebenaran firman Tuhan. Dia masih menunggu sampai mereka menyedari sepenuhnya. Bagi kita yang bersedia, lebih baik jika dia cepat datang. Namun, bukankah masih ada domba lain belum memasuki kebenaran, sehingga domba-domba itu pulang ke Sion dan dilahirkan kembali dengan ajaran Tuhan yang sempurna? Tuhan menunggu mereka dan menahan semua hal itu sampai mereka bertaubat sepenuhnya. Mari kita lihat ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi,
Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur kerana nyalanya. Tertulis bahawa hari seperti itu pasti akan tiba. Ada orang mengambil firman ini dengan serius dan bersedia. Ada orang pula menganggap perkataan ini seperti gurauan dan tidak bersedia. Dalam perumpamaan 10 gadis, ada 5 orang gadis yang menyediakan minyak dan 5 orang gadis yang tidak. Walaupun mereka bersama-sama mau menjemput pengantin lelaki, 5 orang bersedia dan 5 yang lain tidak. Mengapakah mereka tidak bersedia? Fikirkanlah tajuk khotbah hari ini. Itu adalah kerana mereka meremehkan firman Tuhan dan menganggapnya sebagai gurauan. Orang yang menganggap kuasa firman Tuhan adalah penting, menyedari bahawa masa singkat yang diberikan setiap hari ialah masa untuk bersedia, jadi mereka selalu bersedia. Sebaliknya, orang yang tidak sebegitu hanya bergerak dengan keyakinan apabila mereka melihat pemenuhan di depan mata. Jadi Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu," menutup pintu dan menghalau mereka, bukan? Saat seperti itu pasti akan berlaku. Jadi Kristus menggunakan perumpamaan untuk membangunkan anak-anaknya. Dalam buku 2 Petrus bab 3 juga tertulis, pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur kerana nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita bagaimana menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam berdamaian dengan Dia. Orang yang begini berusaha menghargai firman Tuhan. Mereka yang menganggap firman Tuhan adalah penting selalu bersedia. Yesus berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentera, orang yang di dalam rumah harus cepat melarikan diri ke gunung tanpa mengambil pakaian yang lebih. Orang yang ingat firman melarikan diri. Menuruti firman itu apabila mereka melihat situasi seperti itu berlaku. Namun, orang yang tidak mementingkan firman itu tidak menyadari, meskipun hal itu dipenuhi di depan. Mereka tidak berasa apa-apa. Seperti yang tertulis dalam buku 2 Petrus bab 3, langit bumi ini sedang dimusnah oleh api dan unsur-unsur mencair dalam kepanasan. Ayat 14 juga tertulis bahawa kita harus berusaha supaya didapati tak bercacat dan tak bernoda dalam perdamaian dengan Tuhan. Mari kita pastikan dalam buku Malaki bahawa semua firman ini pasti tidak palsu, tetapi ialah ramalan Tuhan yang benar. Buku Malaki bab 4. Buku Malaki bab 4 ayat 1 tertulis, bahawa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti berapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasyik menjadi seperti jerami, tak akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabar mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit suya kebenaran. Orang yang takut akan nama Tuhan merujuk kepada orang yang menghormati nama Tuhan, menerima dan menghormati semua firman yang diberikan. Bagi mereka, surya kebenaran akan terbit. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasyik sebab mereka akan menjadi apu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya hari itu datang. Maksudnya, hari itu pasti akan tiba. Bukannya hari itu mungkin atau tidak mungkin datang. Hari itu pasti akan tiba
Jadi apakah yang harus dibuat semasa menantikan hari itu? Seperti yang tertulis dalam buku 2 Petrus bab 3, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Agar kita tidak menganggap firman Tuhan sebagai gurauan, kita harus pahamkan semua firman Tuhan ini dalam hati dan berusaha untuk mengamalkannya. Kita semua harus beriman seperti itu, bukan? Namun, apabila kita menunjukkan ini kepada orang, kebanyakannya anggap sebagai gurauan. Mereka tidak pernah berfikir, hal itu akan dipenuhi. Ini akan menjadi kenyataan. Jika mereka percaya firman Alkitab, apakah tindakan yang akan mereka ambil? Mereka akan datang ke Sion dan bersedia. Mereka akan bersenjatakan firman Tuhan dan mematuhi kehendaknya sambil hidup soleh. Mereka akan berusaha supaya didapati tak bercela dan tak bernoda di hadapan Kristus, bukan? Namun, seperti menantu Lot yang menganggapnya sebagai gurauan, kini orang tidak banyak memberi perhatian terhadap firman Tuhan, walaupun ia diberitahu dan diinjil melalui nabi-nabi Tuhan. Sebaliknya, mereka berkata, "Cis, kenapa selalu cakap benda yang negatif dan membosankan? Kalian semua, firman Tuhan diberikan untuk menyelamatkan manusia. Tiada yang negatif." Namun, manusia di dunia hanya menganggapnya sebagai gurauan dan tidak betul-betul menerima firman ramalan dengan serius. Jadi, kita harus lebih menaruh hati kita dan ikhlas untuk menyelamatkan dunia, bukan? Tuhan memberitahu kita kehendaknya bahawa dulu Dia menghakimi dunia dengan air dan sekarang Dia akan menghakiminya dengan api. Mari kita lihat buku Kejadian 46 ayat 5. Mengapakah Tuhan berkata akan menghakimi dunia? Dia boleh membimbing dunia agar ia menjadi aman. Tetapi dunia ini sudah sampai tahap yang harus dihakimi. Maksudnya, kejahatan dunia ini sangat besar. Betapa lamanya Tuhan bersabar. Sebab itulah ia dipanggil penghakiman terakhir. Mari kita lihat bab 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahawa kejahatan manusia besar di bumi dan bahawa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahawa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun haiwan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di utara, sebab aku menyesal bahawa aku telah menjadikan mereka." Seperti ini, ada sejarah apabila akhirnya Tuhan membanjiri seluruh dunia pada zaman Nuh. Dosa berleluasa dan kejahatan manusia sangat besar. Jadi Tuhan tidak dapat tahan kejahatan mereka lagi, tetapi menghakimi dan menghukum mereka seperti yang dilihat dalam buku Kejadian bab 6. Mari kita lihat buku Kejadian bab 19 ayat 1. Bab 19 ayat 1 tertulis, "Ketua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah yang menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, 'Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya.' Jawab mereka, 'Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang.' Tetapi kerana ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian
dengan yang menyediakan hidangan bagi mereka, yang membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Ingatlah, lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, iaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutahkan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Pada masa itu, Sodom dan Gomora adalah seperti masa apabila dunia dihakimi dengan air. Dosa berleluasa, fikiran moral dan pandangan manusia sangat rosak. Sebab itulah Tuhan menghakimi Sodom dan Gomora dengan api. Bukan? Perkampungan Gorobo yang kita diam sekarang pun sama. Sekaranglah apabila zaman semua jenis kejahatan tersebar di seluruh dunia melalui internet. Kita terdedah dalam persekitaran yang dapat mengakses hal-hal itu dengan mudah. Dalam situasi ini, Tuhan tidak dapat bertahan lagi terhadap kejahatan manusia. Jadi, Dia menunjukkan niatnya untuk menghakimi dunia ini dengan api. Janganlah anggap ini sebagai gurauan. Semua firman Tuhan ialah amaran terlebih dahulu dan ramalan yang pasti akan dipenuhi. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai gurauan dan hidup dalam kesia-siaan. Buku Zefania, bab 1, ayat 2. Bab 1, ayat 2 tertulis, "Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi." Demikianlah firman Tuhan. "Aku akan menyapu manusia dan haiwan. Aku akan menyapu burung-burung di utara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasyik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi." Demikianlah firman Tuhan. Semasa banjir Nuh, ikan-ikan di laut tidak dilenyapkan kerana dunia pada masa itu dihakimi oleh air. Namun, apakah akan berlaku terhadap laut pada hari terakhir? Dikatakan ikan-ikan pun akan dilenyapkan. Mari kita lihat ayat 7. "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah mengutuskan para undangannya." Kita pergi ke ayat 14. "Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan gelap. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti tebu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Semua ini disebabkan oleh dosa dan kejahatan dunia, seperti pada zaman Lot dan zaman Nuh. Sekarang, kita hidup pada zaman yang sebegitu. Kita harus selalu berfikir sama ada kita menganggap semua firman Tuhan sebagai gurauan
atau mementingkannya dengan serius dan ikhlas. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Berusahalah supaya kedapatan tak bernoda dan tak bercacat di hadapan Kristus. Mari kita sentiasa pahamkan firman ini dalam hati. Kita harus tanya sendiri, bagaimanakah kita dapat hidup suci dan soleh yang menggembirakan Tuhan, serta merancang kehidupan yang seterusnya dengan betul. Marilah kita berusaha untuk mencari semua saudara-saudari yang hilang. Sebab buat dunia ini bertaubat, membimbing mereka ke jalan keselamatan dan tamatkan Injil. Kita harus bangkit dan bersinar, bukan? Janganlah anggap firman Tuhan sebagai gurauan seperti menantu Lot. Mulai sekarang, marilah kita bersenjatakan firman Tuhan satu persatu sekali lagi, agar semua ahli keluarga Sion diselamatkan dan memasuki syurga abadi di pentas ramalan yang disediakan oleh Bapa dan Ibu Syurgawi. Tolong tamatkanlah Injil melalui perpaduan indah dan keharmonian saudara-saudari dalam kebenaran pasca perjanjian baru. Terima kasih.